Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua murid-murid 5 sarjana dan 5 intelek. Saya harap kamu semua sihat. Jaga kesihatan sebab kita akan berjumpa di sekolah dalam masa 2 minggu lagi. Saya tak sabar nak mengajar awak secara bersemuka. Awak macam mana? Dah bersedia ke? Nak pergi ke sekolah? Baju, beg, buku semua dah sedia? Buku teks dah balut? Okey, kita akan belajar pola nombor hari ini. Apa tu pola nombor? Pola nombor, pola, perkataan pola ni membawa maksud sesuatu yang berulang-ulang. Okey, contoh lihat di sekeliling kamu. Kat rumah kamu ada langsir tak? Okey, cuba kamu perhatikan langsir rumah kamu. Adakah bunganya berulang-ulang? Corak dia berulang-ulang, itu pun dinamakan pola, tapi dia bukan pola nombor lah, dia pola bentuk ataupun pola bunga. Lagi cuba kamu berikan contoh, apa lagi pola? Kalau di rumah kamu ada pasang wallpaper, okey, boleh lihat pada wallpaper tu ataupun pada kertas balutan, kertas balut hadiah, kat situ pun ada pola. Tapi dia bukan pola nombor lah, pola bunga ataupun pola objek. Sekarang kamu faham tak? Pola bermaksud sesuatu yang berulang-ulang. Dia ulang-ulang dalam benda yang sama yang berulang-ulang. Maka pola nombor ni dia adalah berulang-ulang. Pertambahan atau pengurangan dia sebab dia berkaitan dengan nombor, mestilah ada pertambahan ataupun pengurangan. Bukan pengulangan, pengurangannya adalah berulang-ulang. Okey, ini dari buku teks contoh yang pertama. Pola nombor, nilai setiap, kenapa dikata semakin besar, kenapa dikata tertib menaik. Okey, saya buatkan contoh di bawah ini. Okey, pertama sekali untuk menentukan pola nombor ini menaik atau menurun, kita lihat pada nombor yang bersebelahan. Yang ni 360,210. Yang kedua 360,218. Okey, nampak hampir sama tapi berubahnya dekat mana? Okey, kat sini kan. Ini 10, ni 18. Maka dia semakin menaik ke semakin menurun? Semakin menaik. Bila semakin menaik, okey, pada anak panah di atas ni kita boleh buat operasi tambah. Okey, saya padam sikit. Kita boleh tulis operasi tambah. Okey. Dan kita boleh teruskan dengan pola yang seterusnya. Tambah, sebab dia menaik kan. Kita tulis siap-siap, tambah. Tapi tambah berapa awak? Okey, kalau kita nak menentu, kalau murid yang cekap congak, dia akan terus nampak, oh tambah 18 lah. 10 tambah 18, tambah 8 lah. 10 tambah lagi 8, tambah lagi 8, tambah lagi 8. Tapi kalau kita, ni nombor yang kecil kan. Kalau nombor yang agak besar dia punya pola, macam mana kita nak menentukan? Sama juga kita tengok nombor yang bersebelahan, kita ambil nombor yang bersebelahan. Yang mana lebih besar? Okey, nombor ini lebih besar. Kita tulis dia 360,218. Kita bezakan dengan nombor di sebelahnya. Bezakan bermaksud operasi tolak. 360,210. Okey, apa yang kita dapat di sini ialah 8. Okey. Perbezaan inilah yang menunjukkan pola itu bertambah atau berkurang, bertambah berapa. Okey. Bertambah 8. Okey, saya ulang lagi sekali. Mula-mula kita lihat sama ada ia semakin menaik ataupun semakin menurun. Bila nombornya semakin menaik, maka kita letakkan operasi tambah. Seterusnya kita nak tengok berapakah pertambahannya. Kita ambil juga nombor yang bersebelahan, kita buat operasi tolak. Kita dapat baki 8 bermaksud ia bertambah 8. Maka pola ini dinamakan pola tertib menaik 8. Mesti sebut perkataan 8 ni. Tak cukup dengan perkataan tertib menaik sahaja. Kena cakap 8 menunjukkan berapa ia meningkat. Kita lihat contoh yang kedua. Okey. Sama macam tadi kan, saya kata bila nak menentukan sama ada ia pola menaik atau pola menurun, kita lihat nombor bersebelahan.
Nombor ini 503,405, 603,405, 703,405. Kamu nampak tak ia semakin meningkat? Okay, bila semakin meningkat, kita buat anak panah, tambah, anak panah, tambah, anak panah, tambah, anak panah, tambah. Okey, dah selesai semuanya. Dah selesai untuk menunjukkan ianya pola menaik, tertib menaik. Okey, seterusnya kita nak tahu berapa dia menaik. Okey, tadi macam mana? Bagus. Kita ambil nombor yang bersebelahan, 603,000. Nombor yang bersebelahan dia boleh jadi kat sini lagi besar berbandingan dekat sini. Ataupun sini lagi besar dibanding yang sini. Dia tak semestinya ambil yang sebelah kanan tolak sebelah kiri ya. Ambil yang lebih besar. Antara dua nombor ni, nombor yang lebih besar bagi soalan ini ialah nombor di sebelah kanan. Jadi saya ambil 603,405 tolak 503,405. Sifar, 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 1. 100,000. Oh, rupa-rupanya ia bertambah sebanyak 100,000, 100,000. Okey, kita lengkapkan jadual ni. Bertambah sebanyak 100,000, 100,000. Maka pola ini dinamakan pola tertib menaik 100,000, 100,000. Memang agak panjang tapi kena tulisnya, jangan sekadar tertib menaik sahaja, kena tulis tertib menaik 100,000, 100,000. Bagi soalan C, dalam teks kamu tidak diberikan penyelesaian. Dia minta kamu fikir sendiri. Tak ada masalah. Okey, kita kan dah belajar tadi macam mana nak mengira sama ada dia menaik atau menurun. Nak kira dia menaik berapa, menurun berapa. Okey, pertama kita tentukan dia menaik atau menurun dengan cara melihat perbezaan nombor. 127,049, 128,049, 129,049. Okey, nampak tak dia semakin menaik. Okey, semakin meningkat. Nombornya semakin meningkat, jadi kita letak operasi tambah. Tambah, 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 ke tambah. Okey, yang kedua, langkah kedua kita cari beza. Okey, macam mana nak tahu beza? Ambil nombor besar tolak nombor yang lebih kecil. Tapi nombor bersebelahan. Jangan ambil nombor kat sini tolak nombor sana, tak boleh. Ambil nombor yang bersebelahan. Antara kedua-dua nombor ni, nombor mana yang lebih besar? Okey, nombor yang sebelah kanan lebih besar. Saya ambil 128,049 tolak 127,049. Okey. Minta maaf. Okey. Sifar, 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 1. Jadi, nampak kan? Perbezaannya 1,000. Bertambah 1,000. Bertambah 1,000. Bertambah 1,000. Bertambah 1,000. Bertambah 1,000. Okey, soalan nak ceritakan cara kamu melengkapkan pola ini dan lengkapkan. Okey, kita dah cerita ni cara dia. Dan sekarang kita nak tahu, ni maksud cerita ni bukannya sebuah karangan, inilah cerita. Ni cerita jalan kerja ni bertambah 1,000. Inilah cerita dia. Kalau dalam matematik, bercerita tu bukan buat karangan tapi pengiraan. Dan lengkapkan bermaksud diminta kamu isi tempat kosong. Ada 2 tempat kosong yang berwarna hijau. Okey, tak ada masalah. Kita dah tahu, kita dah ceritakan ianya bertambah 1,000. Okey, seterusnya kita nak tahu petak yang pertama. Petak yang pertama, okey, nombor sebelah dia 129,049 dan ia akan bertambah 1,000. Okey, kita buat bertambah 1,000. Kalau murid yang pandai congak, tak ada masalah kan? Boleh terus tulis jawapan 130,000.
130,049. Yang ni pula saya pun rasa kamu tak perlukan pengiraan kan. Tambah 1000 lagi akan jadi 132,049. Bagi murid yang perlukan pengiraan tak ada masalah, kita juga buat pengiraan. Sebelah ni yang kat sini ni 131,049. Nak tahu nombor di sebelahnya, ia akan meningkat sebanyak 1000. Jadi kita tambah 1000. Okey, sekarang kita dapat jawapannya. 132,049. Boleh? Okey, baik. Susun nombor yang berikut dalam tertib menaik. Kita nak susun nombor. Siapakah berada di tempat keempat? Okey, bila nak susun nombor, kalau nombor ni kita lihat dalam keadaan ini kita panggil dalam bentuk melintang. Kita susah nak menentukan nombor mana yang pertama, nombor mana yang kedua. Cara yang lebih senang ialah kita tukarkan susunan dia menjadi menegak. Nombor yang sama, kita tukarkan susunannya, kita tulis dalam bentuk menegak. Ambil nombor yang pertama ni 475,197. Kemudian nombor kedua 495,000, ini 7 197, 465,197, 485,197, 455,197, 445,197. Okay, bila nak buat perbandingan, kita bermula dari hadapan. Okay, sebab dia nak tengok tertib menaik. Kita akan cari nombor mana yang lebih kecil. Okay, menaik bermaksud dari nombor kecil ke nombor besar. Okay, baik, kita tengok nombor yang pertama. Kita tengok muka sini 4, 4, 4, 4, 4. Semua 4. Okay, saya nak tukar pen lah. Saya nak buang ni. Okay, kita tukar pen warna purple. Kita dah tengok tadi. Yang pertama, semua 4. Okay, tak boleh, tak valid. 4, 5, 8, 6, 9, 7. Okey, sekarang ada perbezaan. Bila kita lihat nombor yang kedua, 4, 5, 6, 7, 9, 9 dan 7. 6, 9, 7. Bila ada perbezaan ini, kita boleh buat susunan. Okey? Sebab ni nak tertib menaik, kita akan cari nombor yang lebih kecil dulu. Antara 4, 5, 8, 6, 9 dan 7, yang mana lebih kecil? Bagus, ini lebih kecil. Jadi dia berada pada susunan pertama. Okey, kita potong dia. Seterusnya, yang kedua kecil? Bagus, yang ini yang kedua kecil. Kita tulis dia. Susunan yang kedua. Okey, antara 8, 6, 9 dan 7? Good. Yang ni nombor yang ketiga. 8, 9, 7. Bagus. Yang ni kan yang keempat. Antara 9 dan 8? Good. 8 adalah lebih kecil. Dia susunan kelima. Dan 9 ni, 4, 9, 5, 1, 9, 7 adalah dalam susunan yang ke-6. Okey, kita susun semula. Kita tulis semula susunannya 445,197, 455,197, 465,197, 475,197, 485,197, dan akhir sekali 495,197. Please maaf lah, tulisan saya memanglah cantik sangat kalau guna drawing pad ni. Okey, sekarang soalan tanya, siapakah yang akan berada di tempat yang keempat? Okey, keempat. Ni yang pertama. Ni kedua, ketiga, keempat. Okey, ni siapa pegang nombor ni? 175, susun tertib menaik kan? Kalau awak sekadar guna kat sini tak boleh. Kalau jalan kerja ni tak boleh pakai. Ni jalan kerja lah. Tapi untuk dapat markah yang penuh, sebab
arahan dia susun nombor berikut mengikut tertib menaik. Tak cukup sekadar awak tunjuk yang ni saja. Mesti tulis susunan begini. Lepas tu baru tulis jawapan ni. Siapa yang berada pada tempat yang keempat? Siapa yang pegang nombor ni? Ya, betul. Syamsul yang pegang nombor ni. Jadi jawapannya ialah Syamsul. Tak perlu buat ayat yang panjang. Yang memegang tempat keempat ialah, yang mendapat tempat keempat ialah Syamsul. Tak ada. Dalam matematik tak payah buat ayat panjang. Cukup tulis Syamsul. Dah dapat markah penuh. Yang penting, mesti ada ni. Yang ni yang ni kenapa cikgu tak bagi markah? Okey, yang ni adalah jalan kerja. Yang ni adalah untuk membantu kamu bagi mendapat jawapan. Kena buat juga. Tapi untuk memberi markah, sebab dia kata susun nombor berikut dalam tertib menaik, kamu kena susun dia dalam tertib menaik dan berikan jawapan siapa yang berada di tempat yang keempat. Boleh? Tadi kita lihat soalan-soalan yang melibatkan tertib menaik. Sekarang kita nak lihat soalan-soalan yang melibatkan tertib menurun. Okey. Sama je seperti dengan tertib menaik tadi, kita akan gunakan dua langkah, dua step. Okey, two step, kita ada dua langkah. Langkah yang pertama, apa tadi? Okey, bagus. Ni kita dah tahu sebab dia dah beri jawapan. Tapi katalah kita tak tahu lagi dia sama ada menaik atau menurun. Maka kita buat kat sini. Okey, kita tengok. Yang ni 84, 80. Okey, lepas tu 76. Kemudian 72, kemudian 68. Okey, jadi nombornya semakin menurun. Okey, jadi kita buat apa? Kita buat anak panah, tolak, 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 tolak. Langkah pertama tadi apa? Okey, saya betulkan comot sikit ni. Okey. Langkah pertama tadi ialah kita tentukan sama ada dia dalam tertib menaik atau kita kena buat ataupun tertib menurun. Okey, tertib menaik operasi tambah ataupun tertib menurun operasi tolak. Kemudian, langkah yang kedua, kita nak menentukan kalau dia tertib menurun, operasi tolak, dia berkurang sebanyak berapa. Okay, sama juga dengan yang tertib menaik tadi. Kita ambil nombor yang bersebelahan dan kita buat operasi tolak. Kita cari beza. Tadi kan saya cakap cari nombor yang lebih kecil, lebih besar, tolak nombor kecil. Kamu bandingkan antara dua nombor ni, mana yang lebih besar? Ya, nombor di sebelah kiri lebih besar. Jadi kita buat 129,984 tolak, minta maaf, 200. 219,980. Okey. 4. Tak kira lah sama ada dia bertambah atau berkurang. Tapi pada step pembezaan ni, step beza, memang kena operasi tolak. Awak jangan keliru pula. Macam tadi kan yang menaik, awak ingatkan dia menaik, tambah, awak pergi tambah. Tak. Sini tak ada kaitan dengan yang langkah yang pertama. Yang langkah kedua ni kita nak cari beza antara dua nombor. Jadi memang kena guna operasi tolak. Ni sifar. Oh, rupa-rupanya beza antara kedua-dua nombor ni ialah 4. Jadi dia berkurang sebanyak 4. Sebab itulah dipanggil tertib menurun 4. Kena tulis penuh ya. Tertib menurun 4. Tak cukup tertib menurun sahaja. Okey, contoh ini memerlukan kamu untuk mengira dia punya bilang menurun 10,000, 10,000. Lengkapkan garisan ini. Okey, yang ni dia dah bagi tahu kamu menurun 10,000, 10,000 berundur, makin mengundur. Okey, 10,000, 10,000 dan lengkapkan garis nombor ini. Nak melengkapkan ada dua benda yang awak kena lengkapkan. Pertama yang kat sini. Dan yang kedua awak kena lengkapkan ni yang kat anak panah ni. Yang pertama kamu kena tulis dia tolak berapa. Okey, lepas tu yang di dalam petak warna hijau ni, kamu kena tulis apa nombornya. Okey, kamu sebenarnya dah dapat step tips dia sebab dia kata menurun. Okey, menurun 10,000, 10,000. Jadi kamu dah tak payah buat pengiraan. Dah tahu dah apa yang nak tulis kat sini. Sebab disebut menurun, kamu teruslah tulis tolak 10,000, 10,000.
10.000 tolak 10.000 tolak 10.000 tolak 10.000 tolak 10.000. Okey. Yang pertama dah siap, dah lengkapkan yang pertama. Kenapa saya tak buat pengiraan di sini? Sebabkan dia dah cakap ni menurun 10.000, 10.000. Okey, dia dah bagi tips. Menurunlah 10.000, 10.000. Okay, seterusnya kita nak cari kotak yang pertama, kotak yang ni kan. Kita nak cari. Tengok nombor di sebelahnya. Nombor sebelahnya ialah 858,168. Okey. Nak tahu nombor yang di sebelah dia, tolak 10.000. Tolak 10.000. Maaf ya, saya punya susunan nombor ni salah. Saya betulkan, nanti kamu keliru. Okay, dia kena duduk sini. Okey. 8, 6 tolak sifar, 6, 1 tolak sifar, 1. 8 tolak sifar, 8, 5 tolak 1, 4, 8. Di nombor ni ialah, dekat sini, 848,168. Okey, seterusnya nak tahu nombor yang kedua. Nombor silang-silang dalam kerja dia. Minta maaf lah, comot sikit. Okey, sekarang ambil nombor yang sebelumnya, 848,168 tolak 10.000. Tolak 10.000. Okay, 6 tolak sifar, 8 tolak sifar, 8. Maaf, saya susun salah ni. Patutnya ke sini sikit. Saya betulkan. Okay. Sifar, sifar, sifar. Okay. 8 tolak sifar, 8. 6 tolak sifar, 6. 1 tolak sifar, 1. 8 tolak sifar, 8. 4 tolak 1, 3. 8. Terus bawa turun. Jadi jawapannya berapa? 838,168. Okey, kat sini sangat penting kamu dapatkan jawapan yang pertama tu betul. Kalau jawapan pertama betul, insya-Allah yang kedua ni pun betul. Tapi kalau jawapan yang pertama tu salah, yang kedua akan jadi salah juga sebab dia berturutan. Kan? Okey. Setakat itu sahaja pelajaran saya hari ini. Saya harap kamu faham. Dan kita jumpa minggu depan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana hendak menukar pecahan juta, perpuluhan juta ke nombor bulat dan nombor bulat ke perpuluhan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana hendak menukar pecahan juta, perpuluhan juta ke nombor bulat dan nombor bulat ke perpuluhan.